tarikat. Adapun dalam tarikat Syazuliyah ini tak banyak kita bicarakan. Iaitu di sana ada satu adab ataupun ada satu amalan yang nama dia rabitah, nama dia rabitah. Ya. Kalau dalam tarikat Naqsyabandiyah itu salah satu rukun amal dia. Nak berzikir ada rabitah, nak berzikir ada rabitah. Ya. Tapi saya tanya tuan guru, dia kata macam mana rabitah Syekh? Boleh nak buat, boleh tak buat pun tak apa. Sebab rabitah hanya wasilah, nilai tambah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam tarikat Naqsyabandiyah, rabitah itu salah satu disiplin berzikir. Dalam Naqsyabandiyah, rabitah disiplin zikir. Bahkan ada dua jenis rabitah. Macam kita kena berzikir, kita berzikir je lah, istighfar, tahlil, salawat, berzikir. Sebenarnya ada satu lagi adab nama dia rabitah. Dalam Syazuliyah mana nak buat tak buat pun tak apa, kata tuan guru kan. Kalau dalam tarikat Naqsyabandiyah ada dua jenis rabitah. Satu rabitah kubur, satu rabitah syekh nama dia, rabitah syekh. Jadi rabitah kubur ni bermaksud ingat mati lah. Rabitah kubur, rabit bermaksud ikatkan hati kita kepada sesuatu, mana ada rabitah. Kita ikatkan hati kita kepada sesuatu, itu nama dia rabitah. Kita mengikat hati kita kepada sesuatu, nama dia rabitah. Jadi rabitah kubur bermaksud ingat mati lah. Jadi kalau kan dalam tarikat Naqsyabandiyah, sebelum berzikir kita ingat mati. Bayangkan kita mati, macam mana malaikat maut cabut roh kita. Maka ketika itu roh kita keluar daripada kaki, pergi ke lutut, pergi ke pinggang sampai ke garah-garah. Kemudian bagaimana kita bayangkan kita akan disembayangkan, kita akan dikapankan, kita akan alam barzah. Ingat suasana itu, nama dia rabitah kubur nama dia. Bahkan sesuai dengan hadis Nabi SAW, perintahkan kita memperbanyakkan ingat kematian. Kemudian ada satu nama lagi, adab rabitah syekh, rabitah kepada guru. Jadi rabitah kepada guru ini kita bayangkan dia, bayangkan muka dia dan sebagainya, tapi bukan tujuan yang lain. Sebab sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wali itu bila kita pandang ingat Allah, maka termasuk syekhul murabbi. Bermaksud Nabi kata seorang wali itu bila kita pandang ingat Allah, maka ulama kata termasuk pandang itu kita ingat dia. Kita ingat dia, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat guru itu akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia adalah seorang murabbi. Kalau kita ingat dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak jadi murabbi lah. Ingat dia, ingat mancing pula. Itu dia. Kawasan tuan gue rumah pergi mancing. Banyak cerita mancing ke sana. Contoh, ingat gue, ingatlah kereta canai pula. Teringat gue rumah kereta canai, kita tak ada cerita lain, kereta canai. Ingat gue, ingat kereta canai dah. Tak dapat. Dia pada guru itu tidak mampu menterbiah kita. Tak dapat dah. Sama ada kesalahan kita ataupun kekurangan guru tu. Kesalahan kita apa? Bila jumpa tuan guru, kita canai. Jadi ingat guru tu, galak betul dia ajak dia makan canai. Jadi tak bawa kepada Allah SWT. Macam kita berkawan dengan kawan kita kaki mancing lah. Bila nampak muka nampak mancing, nampak muka nampak mancing. Sebab dia tak ada cerita lain kecuali mancing. Ada kawan pula suka dia main bola, kita bola ya. Kita sabut dia nama ingat bola. Membawa kita ingat kepada sesuatu yang dibawa kita kan. Tapi syekhul murabbi bermaksud kalam dia sebut Allah, perbuatannya Allah, hatinya pun ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita mengingat wajah dia, terus membawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah nama rabitah. Rabitah guru nama dia. Dengan tujuan apa?
dengan tujuan untuk membawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lah, kita ingat nak mancing, ingat kawan kita. Dia aku suka mancing. Ingat makan apa ni? Bukan tersanai, ingat kawan dia suka ni. Ingat suka makan ni, ingat kawan kita. Dia suka makan dia jauh ni kita tahu. Pandang muka dia, ingat bila muka. Jadi itu sifat semula jadi manusia. Jadi seorang guru, seorang murabbi, kerja dia tak kecuali membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang makrifat, cerita tentang hati dia pun penuh kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dikatakan guru yang sebegini, sekadar kita ingat wajah dia menyebabkan kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rabitah dalam Al-Quran ada ayat yang jelas tentang rabitah ini. Salah satu ayat Quran yang guna kalimah rabitu, ada kalimah rabitu. Satu lagi ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wa orang beriman bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kau bersama dengan orang yang sadiqin. Maksud orang sadiqin ni orang yang cinta kepada Allah, orang yang jujur. Sadiq ni orang yang jujur, bermaksud orang yang jujur kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang sadiq. Jadi orang-orang yang salih, para aulia yang hati mereka itu sentiasa cinta kepada Allah. Allah Ta'ala kata wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kau bersama dengan orang sadiq. Jadi kita bukan sekadar kita beramal, bukan sekadar kita taat, kita cari orang-orang yang salih untuk kita bersama dengan mereka. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as sadiqin, maka hendaklah kau bersama dengan orang yang sadiqin. Maka ada seorang ulama, Abdullah Ahrar, dia mengatakan ayat Al-Quran ini menjadi dalil tentang rabitah murid dengan guru. Ayat ini menjadi dalil. Bermaksud kalau orang kata ni apa bid'ah ni, bayangkan wajah guru, wajah baru apa ni, bahkan tamah lebih buruk pada itu syirik dan sebagainya. Apa ingat guru ni? Maka Abdullah Ahrar mengatakan ini ayat Al-Quran tentang rabitah murid dengan guru. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wa orang beriman bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kau bersama dengan orang yang sadiq. Bermaksud orang yang sadiq cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sadiq makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata orang yang sadiq lah guru lah, dengan husnuzan gitu. Maka kata Abdullah Ahrar, bersama dengan orang yang sadiq itu sama ada jasadiyah dan ruhiyah atau ruh sahaja. Bahkan tidak manfaat kita bersama dengan orang yang soleh jasad sahaja tapi hati kita kelain. Itu tak termasuk dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang sadiq. Bersama dengan orang sadiq ini sama ada kita bersama duduk betul jasad kita bersama mereka, tapi dengan syarat roh kita pun sama. Bahkan tidak manfaat kita berada dengan orang-orang sadiq tapi hati kita keluar mengayal kelain, maka tidak manfaat. Bahkan manfaat kalau jasad mereka tak bersama dengan kita, cuma ingatan kita sahaja bersama dengan mereka. Maka perkataan ayat Quran wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah bersama dengan orang yang sadiq. Kita boleh bersama dengan orang yang sadiq cukup sekadar kita mengingati mereka. Jadi bila kita ingat kepada para guru, maka kita termasuk mengamalkan ayat Quran, kita bersama dengan orang-orang yang sadiq. Bermaksud hati kita bersama dengan orang-orang yang sadiq. Itu maksudnya. Beri manfaat kata ulama hati kita. Jadi tak semestinya guru itu bersama dengan kita 24 jam. Tetapi guru itu boleh bersama dalam hati kita 24 jam. Jasad guru tidak mungkin bersama kita 24 jam.
Tetapi ingatan kepada guru boleh bersama dengan kita 24 jam. Jadi bila kita ingat kepada guru, maka jadilah kita mengamalkan ayat Quran, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang sadiq. Bermaksud hati kita bersama dengan para masyayikh, hati kita bersama dengan para awliya. Masya-Allah, kita ada silsilah, satu silsilah para masyayikh, para syekh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hari Sabtu kita baca manaqib, baca manaqib sekian, baca manaqib Al-Imam Syazuli, baca manaqib Abu Abbas Al-Mursi, baca manaqib Ibnu Athraf Sakandari. Maka hati kita ingat kepada mereka. Bila ingat, hati kita bersama dengan mereka. Maka termasuk ayat Quran, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kau bersama dengan as-sadiq. Jadi kita ingat guru lebih baik daripada kita ingat dunia ni. Jadi tak patutlah orang tahmah ingat guru ni syirik dan sebagainya. Kenapa syirik pula? Daripada kita ingat bodoh itu orang ingat makan ya, bawa kepada syahwat kita. Ingat guru bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bermaksud, jadi suhbah kepada guru ini sama ada kata suhbah secara jasad atau kata suhbah secara hati kita. Hati kita sentiasa teringat kepada orang-orang yang soleh. Maka ini boleh memberikan islah kepada hati kita. Hati kita boleh diislahkan, boleh diperbaiki. Maka kata di sini, dan di antara dia kita bersuhbah, berkehendak murid itu kepada suhbah masyayikh dan beradab dengan adab mereka itu, dan mengikut segala suruhan mereka itu, dan menjauhkan tegahan mereka itu, kerana bahawa jikalau tiada menarik segala perbuatannya atas kehendak lainnya, saya tidak sah baginya berpindah daripada hawa nafsu. Dan jikalau sampai ke dalam kesudahan, riyadah dan mujahadah, kerana sangat tebal hijab dirinya. Bermaksud terkadang dengan amal kita ni tak mampu kita untuk menghilangkan hijab nafsu, dan mungkin hilang hijab nafsu ini dengan bersuhbah dengan para murabbi dan juga para masyayikh. Itu maksud dia. Wallahu ta'ala. Rabbana ya